Hai kawan-kawan semua, ini Pak Tang lagi sekali dalam siri Renungan Harian. Kita sambungkan kita punya siri di dalam siri Markus. Hari ini kita punya petikan ialah dari Markus bab 2 ayat 1 hingga 12. Ini agak panjang, jadi saya syorkan kamu boleh pausekan video ini dan baca 12 ayat ini supaya lebih senang faham nanti. Okey, kita mulai. Ayat 1. Beberapa hari kemudian Yesus pulang ke Kapernaum dan tersebarlah kabar itu. Apa kabar itu? Kabar itu ialah bahawa Yesus Kristus sedang tahirkan atau sembuhkan seorang yang ada penyakit kusta. Jadi Yesus Kristus telah beritahu orang itu jangan beritahu orang, hanya pergi jumpa imam besar. Tetapi orang itu begitu excited, dia tak boleh tahankan diri dan dia maklum kepada orang ramai bahawa dia sudah tahir. Jadi berita itu tersebarlah. Dan apabila Yesus kembali ke Kapernaum, semua orang sudah berkumpul di rumah di mana dia tinggal. Penuh sesak, ratus-ratus orang mungkin. Sehingga mau masuk pun susah. Jadi Yesus Kristus ambil kesempatan dan ayat 2 kata Yesus pun menyampaikan firman kepada mereka. Jadi Yesus menyampaikan firman kepada mereka. Dan itulah tujuannya dia datang ke bumi untuk memberitahu bahawa kerajaan Allah hampir dan orang harus bertaubat. Sampai Yesus Kristus sedang berkhutbah, tiba-tiba bumbung terbuka dan turunlah seorang lumpur terbaring di atas katil. Yesus nampak ini dan berlakulah percakapan Yesus kepada orang ramai. Sebenarnya khusus kepada orang guru Taurat yang hadir di dalam perhimpunan itu. Jadi kita baca dari ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu telah diampunkan." Ahli-ahli Taurat yang duduk di situ berkata dalam hati, "Rancangnya dia mengkufuri Allah. Tiada siapa boleh mengampunkan dosa kecuali Allah." Tetapi Yesus segera mengetahui di dalam rohnya bahawa mereka berfikir demikian, lalu berkata, "Mengapa kamu berfikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah dikatakan kepada orang lumpur itu, 'Dosamu telah diampunkan,' atau 'Bangun, angkat tikarmu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahawa di bumi ini Anak Manusia berkuasa mengampunkan dosa, dia berkata kepada orang lumpur itu, 'Aku berkata kepadamu, bangun, angkat tikarmu dan pulanglah.'" Jadi di dalam pertukaran percakapan ini antara Yesus dengan guru Taurat, ada beberapa perkara yang kita boleh belajar. Nombor 1 ialah Yesus menuntut bahawa dia boleh mengampunkan dosa. Itu dia punya klaim. Dosa hanya boleh diampunkan oleh Allah. Tapi Yesus kata dia boleh ampunkan dosa. Maksudnya Yesus Kristus mengatakan dia sama taraf dengan Allah. Atau dalam lain kata, dia ialah ilahi.
Perkara nombor 2 ialah Yesus Kristus gelarkan dirinya sebagai anak manusia. Tapi sebenarnya Yesus Kristus ada lagi satu gelaran, yaitu kalau kita ingat di dalam bab 1, di dalam pembaptisan Yesus Kristus, langit terbuka dan suara Allah kata, "Ini anakku." Anakku artinya anak Allah. Jadi Yesus Kristus ada dua gelaran, anak manusia dan anak Allah. Dan ini sesuailah dengan apa yang kita tahu atau apa yang Markus sedang klaim mengenai Yesus Kristus, yaitu Yesus Kristus sebenarnya ialah Allah dalam bentuk manusia yang sedang pijak atas bumi ini. Jadi Yesus Kristus tidak salah gelarkan diri sebagai anak manusia dan anak Allah, kerana dia adalah Allah di dalam bentuk manusia. Perkara nombor 3 ialah di dalam ayat 10. Di dalam ayat 10 kita baca, "Tetapi supaya kamu tahu bahawa di bumi ini anak manusia berkuasa mengampunkan dosa, dia berkata kepada orang lumpuh itu, Aku berkata kepadamu, bangun, angkat tikarmu dan pulanglah." Ini adalah kali pertama Yesus Kristus kata, "Saya hendak buktikan bahawa saya ada kuasa mengampunkan dosa. Itu saya sama taraf dengan Allah. Dan buktinya ialah saya boleh sembuh orang ini secara supernatural." Jadi ini adalah pertama kalilah Yesus Kristus tunjukkan si pembaca, iaitu kita, kepada mengapa dia menyembuhkan penyakit dan juga mengusir roh jahat. Kalau dia klaim dia adalah ilahi, dia mesti boleh lakukan perkara supernatural. Dan dia memang boleh buat perkara supernatural. Itu menyembuhkan penyakit dan mengusir roh jahat. Perkara nombor 4 di dalam ayat 9, itu mana yang lebih mudah. Dosamu diampunkan atau ambil tikarmu dan berjalan. Yesus Kristus tidak jawab soalan dia. Tetapi kita tahulah soalan jenis ini bermaksud yang lebih mudah ialah dosamu telah diampunkan. Nah, ini maklum kepada kita bahawa ada dua perkara yang kita boleh belajar dari sini, yaitu mengapa Yesus Kristus kata dosamu telah diampunkan lebih mudah dikatakan. Dia lebih mudah dikatakan kerana Yesus Kristus sedang sampaikan firman kepada orang ramai yang hadir di rumah itu. Dan ini ialah firman kepada orang yang lumpuh ini. Jadi kita ingatlah bahawa Yesus pernah kata, sebabnya dia datang ke bumi ialah untuk mengisytiharkan kerajaan Allah, mengisytiharkan Injil. Dan inilah Injil kepada si lumpuh ini. Sebab nombor 2 dia ini lebih senang ialah kita sudah tahu bahawa ada satu kaitan teologi di antara dosa dengan sakit penyakit. Di dalam Kejadian kita sudah tahu bahawa dia dosa original ialah oleh kerana Adam dan Hawa ingkar perintah Allah.
Akibat daripada pemberontakan itu, bumi dikutukkan. Di antara kutukannya ialah sakit penyakit. Jadi ada kaitan terus antara dosa dengan sakit penyakit. Tetapi bukan semua orang yang ada kecacatan disebabkan oleh dosa dia atau oleh dosa ibu bapanya. Tidak. Di dalam Injil yang lain, Yesus Kristus kata, ada orang cacat, yaitu dilahir buta, untuk kemuliaan Allah, bukan kerana dosa. Tapi di dalam kes ini, si lumpur ini, nampaknya ada dosa. Jadi Yesus Kristus kata, dosamu diampunkan dan dia boleh berjalan. Maksudnya dosa sudah diampunkan, lumpur pun hilang. Jadi inilah perkongsian hari ini. Jadi sebagai kesimpulan kita mesti fikir, apakah tujuan Markus menyampaikan Injil ini? Dia hendak maklum kepada kita siapa dia, Yesus Kristus. Dan dari awal Yesus Kristus ikut Markus ialah anak Allah. Dan sekarang kita mulai nampaklah bahawa bukti bahawa Yesus Kristus ialah ilahi, iaitu dia boleh sembuhkan orang secara supernatural. Itu membuktikan dia klaim bahawa dia ilahi, itu satu klaim yang benar. Tuhan berkati.